Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Okay, macam mana korang punya status kesihatan? Ada buat tak apa yang saya share dalam my first video hari tu? Okay, so pada yang baru tonton saya my second video ni, actually dalam saya punya first video tu, saya ada share lah macam mana kita nak tahu kita punya status kesihatan tanpa kita pergi berjumpa dengan doktor. Okay, so dalam my first video tu, saya recap sikit lah. Saya ada share macam like parameter apa yang kita perlu tahu, indikator apa yang kita perlu tahu untuk tentukan sama ada kita sihat ataupun tak sihat, dan sama ada kita perlu jumpa doktor ke ataupun kita chill-chill je. Okay, so pertama kita kena tahulah kita punya BMI berapa, then kita punya kolesterol, tekanan darah kita, dan juga kita punya bacaan gula lah. Okay, so untuk my second video ni, actually saya nak share lah, ataupun actually saya nak berkongsi korang. Dan sebelum tu lah saya nak tanya dulu, korang pernah tak rasa macam like, oh I'm so stressed, nak kena kurus, lepas tu nak kena kurus tu nak kena diet lah, benda tu tak boleh makan, benda tak boleh makan kan. So rasa macam sangat susah, so better gemuk je lah. Siapa pernah rasa macam tu kan? Ataupun rasa macam benda tak boleh makan, kolesterol tinggi, benda ni tak makan nanti boleh jadi gemuk kan. So semua benda tak boleh makan. So kita rasa macam sangat stres dan rasa macam susah sangat untuk jadi sihat ni. So saya dulu first rasa macam tu lah. Korang mesti rasa benda yang sama kan? So actually betul ke nak kurus, nak sihat ni susah? Okay, so first lah saya nak share dulu saya punya journey. Actually tak adalah macam complicated sangat. Benda ni sangat so direct lah. Okay, so before this saya seorang yang aktif. Saya suka benda-benda outdoor lah. Okay, so before saya dipindahkan, ditransfer ke Johor ni, actually saya ada join satu group hiking kan. Lepas kita PRP macam tu kan, kita dah jadi floater, kita macam like ada a lot of time, kita dah tak stress pasal kerja kan. So saya pun spend lah masa saya weekend pergi hiking. Okay, waktu saya pergi hiking tu kan, saya macam pelik lah, kenapa member saya macam like macam so into macam kena pakai jam lah, nak tahu kalori lah, nak tahu heartbeat lah, kalori burn apa semua tu. Okay, tapi saya tak, saya just pergi hiking semua tu just untuk fun, nak release stress apa semua kan. Okay, tapi bila saya datang Johor ni kan, saya macam tak ada geng tau nak pergi hiking dan sebagainya. So saya punya hidup ni like macam sedentary lifestyle. Balik kerja, tidur, balik kerja, macam tu je lah. Okay, so one day yang benda apa, so saya tak faham sangat kenapa nak kena makan sihat. Yang saya tahu adalah aku seorang yang aktif. Okay, settle, macam tu je. Dan waktu tu saya tak faham sangat kenapa aku kena hidup sihat. Aku kan muda lagi, so aku pun aktif, so makan je lah apa nak makan kan. Macam tu dah saya. Plus orang suka cakap saya ni tak gemuk, makan pun tak gemuk, makan tak gemuk, so makan je lah kan, tak kisah pun. Okay, so kenapa tiba-tiba saya nak makan dan hidup secara sihat, ataupun lebih tepat saya nak kurus. Okay, walaupun orang nampak saya tak gemuk. Okay, kenapa kan? Okay, waktu saya dekat tempat bekerja baru ni kan saya ada cakap saya kena pegang klinik kencing manis, klinik kencing manis kan. So waktu tu saya fikir macam ni, bila saya cakap dengan saya punya patient, okay, makcik kena makan, tak boleh makan teh tarik, makcik tak boleh makan ni, makcik tak boleh makan tu kan. Okay, so bila saya cakap kat diri saya sendiri kan, macam mana aku nak cakap kat patient aku jangan makan tu, jangan makan ni, ataupun kena kurus dan sebagainya, sedangkan aku tak buat benda tu. So saya fikir kan, if one day saya tak jaga saya punya makanan kan, tiba-tiba saya pergi nak counselling patient saya pasal kencing manis lah, pasal weight management semua tu kan, tapi end up saya datang dengan perut yang gemuk, perut yang borot. So saya macam, oh my god, tak boleh macam tu, tak boleh macam tu. Sebab tu lah start dari situ saya macam kena fikir, kenapa aku kena sihat, kenapa aku kena makan sihat, supaya bila aku deliver dekat patient aku, benda tu synchronize. So kalau kita cakap ni, apa yang kita buat, kita cakap, so benda tu boleh absorb senang sikit lah kan. Okay, so the first macam like satu mentor lah, satu sebab kenapa saya bermula untuk makan secara sihat. Okay, untuk my first journey tu kan, saya makan macam like sangat-sangat menjagalah. You all tahu tak, saya akan makan breakfast, makan yogurt. Ni saya macam like
tak cari video mana-mana pun, saya macam buat sendiri je. So saya makan yogurt dan buah. Macam tu je. Buah 1 biji dan yogurt dalam like 1 cawan. Bukanlah 1 cawan, kan yogurt yang dah ada perisa tu kan. So saya makan macam tu je. Ataupun kalau saya tak ada yogurt, saya akan makan susu, fresh milk dengan buah. Okay, bila saya makan macam tu kan, saya observe lah diri saya. By pukul 11 ke pukul 12 macam tu kan, saya dah start lapar tau. Dia macam like, aku lapar. Macam tu lah kan. Okay. So kan, tapi saya keep tahan diri saya tak makan lah. Tapi saya alert, okay, Aisyah, you tengah lapar. Okay. That I remind myself, okay, Aisyah, you tengah lapar. Okay. Then saya tahan lagi. Sampai one part tu saya macam like, dah jadi starving lah macam tu. So kan, apa yang saya buat adalah, saya ambil lagi buah. Saya makan buah. Ataupun kalau saya boleh tahan kan, before saya makan lunch tu, saya akan makan 1 biji buah. Dan saya akan makan saya punya main menu dah. Okay. So waktu first tu saya still makan nasi lah. Okay, saya makan nasi. Tapi bila saya dah rajin sikit nak masak tu kan, saya start buat saya punya omelette. Saya start buat saya punya macam patties. Bukan patty lah, macam omelette. Macam spread sendiri untuk saya punya roti. Okay. Ada pada waktu yang saya hanya makan salad, saya wrap dengan ayam, dan saya makan macam tu je. So waktu tu waktu yang sangat rajin lah, waktu nak masak semua tu kan. Okay. Then waktu malam saya akan makan nasi. Before, maksudnya my dinner, saya akan makan nasi lah. Lepas tu pukul 8 dan ke atas tu saya dah tak makan dah. Okay. Walaupun saya lapar, saya akan minum air macam tu je lah. Okay. So kan, apa yang saya nak sampaikan kat sini kan, along the way tu kan, saya rasa benda tu tak mudah lah. Sebab at one time kan, saya rasa macam, ya Allah, aku nak minum air manis lah. Tapi saya cakap, no, cannot, you cannot minum air manis. Sebab benda tu like tak baik untuk kesihatan macam tu lah. So macam ni you nak sihat kalau you keep minum air manis kan. Tapi saya keep macam like ingatkan diri saya, kenapa you tak boleh minum air manis, kenapa you kena elakkan minum air manis. Okay, macam tu. So kan, in our way nak kurus ataupun nak kurangkan berat apa kan, you punya mindset tu sangat penting. Actually the main point is you punya mindset, kenapa you nak kena kurus tu. Okay. So macam saya tadi lah, my big why, first sebab saya kan pegang klinik kencing manis. So macam penting untuk saya jadi sihat, dan penting untuk saya buat apa benda yang saya cakap dekat pasien saya. Supaya kan bila saya cakap, okay makcik jangan makan gula, atau makcik kurangkan gula, dan makcik cuba tinggalkan air manis kan, so saya dah tahu dah apa yang dia rasa. So meninggalkan air manis secara total ni, benarnya akan menyebabkan kita rasa craving tau. Kita macam terbayang, ya Allah aku nak minum air manis, ya Allah aku nak minum air manis, tolong nak minum air manis. So saya akan cakap, saya macam buat affirmation kat diri saya, Aisyah, you sekarang ni tengah berusaha untuk tinggalkan air manis, so why not you tahan sekejap sahaja. Okay, macam tu. Ataupun kan bila saya rasa macam nak makan benda yang sangat berat kan, macam nasi tu, kalau satu sendok tak cukup nak makan 2 sendok, saya akan cakap kat diri saya, Aisyah, nasi ni cukup untuk you punya, it's just enough for you. You kerja macam ni tak berat dan sebagainya, so just enough for you untuk makan macam ni. Sebab kalau you makan lebih, you tak boleh burn up you punya kalori sangat pun, sebab you kerja dalam aircon, jalan pun biasa-biasa kan, macam tu lah. Tapi kita orang kerja banyak guna otak lah kan. Okay. So waktu saya amalkan cara macam tu kan, so makan breakfast, makan buah, lepas tu makan yogurt, ataupun yogurt kalau dah habis saya tukarkan dengan air susu. Okay, lepas tu kalau dalam pukul 10-11 tu saya macam lapar gila kan, saya akan makan 1 biji buah lagi. Lepas tu, ataupun kalau saya tak lapar, saya okay sahaja kan, saya akan start saya punya lunch dengan buah, dan baru saya makan saya punya main menu. So kan, korang tahu tak, actually saya tak adalah macam go into macam specific way macam mana nak diet sangat. Cuma bila kita makan buah tu kan, dia bagi fast sugar lah, ataupun kita panggil fast energy. So saya cepat rasa kenyang. Biasa saya macam lapar gila bila saya makan buah tu kan, saya punya craving ataupun starving tu terus hilang tak. Dan bila saya tengok nasi kan, saya dah tak berapa nak lalu sangat. Tapi saya makan jugalah, sebab kalau saya tak makan nanti dalam pukul 3 lebih macam tu, saya akan rasa lapar kan. Okay, so saya akan makan jugalah. Tapi dalam mood macam tak terlalu berkehendakkan dengan nasi tu sangat. Okay, so one of my betul adalah, kalau you rasa lapar kan, you snacking dengan you punya buah. You makan buah, itu baru you makan you punya main menu. Okay.
Lepas tu malam saya akan makan nasi lah. At least you makan satu hari tu, you kena makan nasi juga satu kali. Sebab saya pernah tak makan nasi langsung kan dalam satu hari tu, saya macam jadi macam tak betul sikit. Macam tak cukup gula macam tu lah, macam bengong. Kenapa lah macam pening, macam tak betul je. Macam tak tentu arah macam tu kan. So saya akan makan nasi juga sekali dalam sehari lah malam. Dan malam ke atas pukul 8 ke atas saya tak akan makan dah makanan lah. Tak akan makan apa-apa lah. Saya terus tidur, ataupun kalau saya lapar saya akan minum air susu ataupun air masak lah. Okay. So ni cara saya buat ni lama tau. Sepanjang sebelum start PKP lah. So saya cakap dalam masa 3 bulan lebih. Dan kan saya rasa macam happy sangat bila saya check saya punya blood result, darah kan. Saya punya kolesterol, total kolesterol saya bawah daripada 4, like 3.7 ataupun 3.4 macam tu. Saya cakap wow. Lepas tu kan, you all tahu tak, lepas tu kan, bila saya dah lupa kenapa saya start saya punya diet nak hidup secara sihat kan. Sebab tu waktu tu PKP, patient dah tak ramai tau. Patient datang pun susah sebab PKP lah kan. So saya tak rajin sangat, tak kerap sangat jumpa dengan my patient yang kecil manis tu. So saya punya motivasi untuk kekal sihat tu hilang. Plus pula dengan PKP tak boleh rasa macam workload pun, kerja dah semakin banyak, rasa penat sangat. Lepas tu saya macam pergi beli makanan dekat luar saja. Macam like dinner beli makan luar, lepas tu lunch pun makan luar kan. So dah malas nak masak. So tahun ni benda tu lama jugalah. Benda tu lama macam on off macam tu kan. Lepas end up tahun ni bila saya check saya punya darah, saya punya kolesterol naik sebanyak 4.8 dan saya punya LDL pun tinggi 3.1. So saya cakap, ya Allah, kenapa boleh jadi macam ni? So saya macam jadi risau. Jadi risau waktu tu. Apa saya cakap adalah, kalau kita nak sihat ni, actually kita kena rajin lah. Kita kena rajin untuk prepare kita punya food, makanan kita secara sihat. Kita mesti kena allocate time untuk buat benda tu. Okay, tu dan macam tu kan, bila terjadi macam tu saya rasa macam risau. Saya cakap, ya Allah, aku punya LDL, kolesterol aku ni dah tinggi. Walaupun orang cakap you nampak kurus, tak payahlah nak makan kad ni, makan je lah. Kau nampak kurus tak gemuk pun, makan banyak pun tak gemuk. Okay, so point yang pertama tadi saya nak cakap, kenapa you nak kena kurusan. Dan yang kedua, macam like pattern, you punya pattern cara makan macam mana. Okay, untuk you balancekan dengan you punya kerja semua tu lah. Dan yang ketiga adalah you kena rajin untuk masak, ataupun you kena rajin ataupun kena spend time untuk prepare you punya own food. You tak boleh beli makanan kat luar. Sebab bila kita rajin sangat beli makanan kat luar, you tak boleh nak kawal you punya MSG, you punya gula, you punya garam apa semua. So susah. So you makan without knowing the food that you eat. Melainkan kalau you masak you boleh tahulah, okay, garam aku kena kurangkan, gula kena kurang. So you boleh tahu apa benda yang you makan. Okay, so tadi yang ketiga. Yang keempat adalah kan, bila saya sedar yang saya punya kolesterol semakin naik kan, saya dah tak fikir saya nak jaga kesihatan saya ataupun saya nak makan secara sihat disebabkan saya punya own passion. Bukan sebab passion saya dah. Bukan sebab saya nak, bila saya cakap makan sihat tu passion saya dengar sebab saya buat, tak. Lebih kepada diri saya sendiri lah. Sebab kan sedar tak sedar kan, sekarang kita banyak buat benda disebabkan kita nak approval daripada orang lain. Contohlah kan, tadi saya cakap kan, Jah, kau tak payah nak diet lah Jah. Kawan-kawan kat tempat kerja, kau tak nak diet lah Jah. Kau tu berat berapa je, kurus je, tak gemuk pun, makan je. Faham tak? Contohlah kalau saya ambil apa kata-kata diorang tu kan, okay, aku tak gemuk, makan je lah. Tapi diorang tak tahu kolesterol saya berapa kan. So saya cakap, kenapa aku nak buat sesuatu benda disebabkan orang? Kenapa aku nak jaga kesihatan disebabkan orang? Kenapa aku nak makan je apa-apa walaupun orang lain tak nampak aku gemuk? So you kena tanya balik kan, kenapa you nak sihat? Kenapa you nak makan secara sihat? Kenapa you nak kurus? Disebabkan for your own self, for your own benefit. Okay, contohlah kan, saya pernah cakap kan, okay, saya tak kahwin lagi, okay, dan saya pun ada mak ayah semua kan. So saya fikir macam ni lah, kalau sekarang ni by the age of 28 aku tak kahwin lagi,
So kita pun tak tahu kan kita kahwin dulu ke kita mati dulu kan. So contohlah kita kahwin lewat, baginya perempuan ke bagi lelaki, I tak kisahlah kan, kita kahwin lewat kan. Then kita nak beranak ke, kita nak beranak apa semua. So kita kena ada kesihatan yang baik. So contoh lah kan, kawan saya pernah cakap, kau beranak waktu kau pregnant waktu umur 20-an dengan kau pregnant umur 30-an tak sama. So diorang akan cakap waktu kau pregnant umur 20-an tu kau macam like so energetic, macam tak ada penat sangat. Tapi bila the age kau dah 30 lebih kau baru pregnant, dia sangat penat. So saya fikir tak, in my future if I ada rezeki kahwin, ada rezeki ada anak kan, so takkanlah kita nak susahkan suami kita. Contoh ni my opinion kan, kenapa I macam cakap, Cah kau kena sihat, Cah kau kena sihat, kenapa? Cah kau kena makan secara sihat, kenapa? So saya cakap, okay, yang tu in case of kalau kita pregnant ke apa. So in case kalau kita tak kahwin, tak ada rezeki kan, kita tak kahwin, ni kita duduk sorang-sorang, kalau kita ada sakit macam mana? So saya cakap dalam keadaan yang macam benda yang mudah lah, tak payah tengok tinggi-tinggi sangat kan. So kita sakit, kita dalam masa yang muda 40-an 50-an, kita seorang-seorang, tak ada anak kan, tak ada siapa nak jaga kan, tak ada siapa nak jaga kita kan. So macam mana? Dengan siapa kita nak berharap? Kita nak berharapkan mak ayah kita kan yang dah semakin tua untuk jaga kita? Tak kan. So at the end kita sendiri yang kena jaga diri kita. Okay, so contoh lagi kan, okay, ni kita betul sebab kenapa sebelumlah you nak buat benda apa-apa kan, you fikir untuk diri you dulu. Aku nak sihat sebab apa? Aku nak sihat supaya aku lebih bahagia, lebih gembira, lebih bermanfaat pada orang. Sebab apa kan? Contoh kalau kita sihat kan, mak ayah kita pun happy. Kalau kita sihat, anak-anak kita happy. Kalau kita sihat, suami kita happy, isteri kita happy, ahli keluarga kita happy. Dan bila kita sihat, kita boleh memberi manfaat kepada orang lain juga kan, ahli keluarga kita dan sebagainya. Instead of kita jadi burden. Dalam masanya muda kita jadi burden. Burden kepada ahli keluarga, burden kepada diri sendiri, dan burden kepada kita punya negara kan. Okay. Seterusnya kan, point yang seterusnya dah point kelima kot. Cuma kan dalam proses kita nak kurus ke, kita nak sihat kan, you kena letak satu mindset tau. Macam hari tu kan saya ada share kan, macam mana you nak tahu you punya status kesihatan you kan. So kan hari ni kan bila you dah tengok you punya BMI tu melebihi 23 kan, so you dah like pre-obese. Okay, apa yang you kena buat? Okay, so you pun change you punya diet, change you punya lifestyle, lagi lebih aktif, bergerak dan sebagainya. Tapi at first you kena focus on your own food dulu. Okay, so kan yang tu kita panggil belief system lah. Kita start dengan kita punya belief system. Okay, hari ni aku berazam untuk makan secara sihat. Kenapa? Supaya aku tak menjadi contoh lagi kita cakap tadi, supaya aku tak menjadi satu bebanan pada ahli keluarga aku kalau aku sakit, dan aku tak menjadi bebanan pada diri aku sendiri untuk jaga diri aku yang sakit. So aku nak beri manfaat kepada orang lain, aku tak nak susahkan orang lain. Okay, so tengoklah, aku contoh kalau aku muda-muda dah sakit, macam mana aku nak kerja, macam mana aku nak sara ibu ayahku. So kena letak dalam diri kita, kalau aku sihat, orang sekeliling pun akan sihat. Kalau aku sihat, aku boleh beri manfaat kepada orang lain. So you install you punya belief system. Okay, so bila kan kadang-kadang orang kata-kata kita, kau dah kurus, tak payahlah nak diet. Kau akan cakap, ya Allah, aku diet bukan sebab nak orang cakap aku kurus ke apa, tapi untuk manfaat aku dan orang sekeliling. Okay, so you dah tahu dah kenapa you kena makan secara sihat. Okay, makan secara betul. Macam tu. So dapat belief, you punya action kan, you punya action apa yang you nak buat berdasarkan you punya new belief system. Okay, you pun start pilih lah you punya benda-benda yang you nak makan kan. Okay, then kan then lepas tu you kena acknowledge tau. Macam tadi kan, saya tak deny saya punya perasaan, aku nak makan benda manis, aku teringin nak minum air manis. Ya Allah, aku lapar sangat makan macam ni je kan, aku lapar sangat. Saya acknowledge benda tu. Saya tak cakap, no, you tak boleh lapar, tak, saya tak cakap macam tu. Saya cakap, aku lapar, then kalau aku boleh tahan, aku tahan. Kalau aku tak boleh tahan, apa aku nak buat? Saya makan buah. Instead of saya makan nasi, saya makan buah. Okay, so ada lagi macam-macam makanan snacking lah.
You boleh watch The Yaman channel, kat situ dia ada share apa benda-benda yang kita berguna untuk snacking, macam buah, macam roti, macam yogurt, apa semua tu. So you acknowledge. Sebab kena ingat tau, macam kita punya jenis nak sihat, kita berjenis nak kurangkan kolesterol apa semua tu kan, dia bukan acara larian pecut. You lari 100 meter you terus sampai, tak. Dia adalah acara marathon. Marathon. So you slow tapi you sampai. At the end tu you pecut. Dia is a long journey. Sampai at the end, kita benar matlamat adalah kita nak ada eating habit. Kita nak ada eating habit. Okay. So kita punya start makan secara sihat ni, dia akan berpanjangan sampailah kita mati. Yang tu akan jadi darah daging kita. So kita kena faham tau, macam contoh saya dah 26 tahun, 27 tahun, 28 tahun makan gulai. Kita makan benda-benda berminyak, kari semua tu. So kita kena macam take time nak detox kita punya belief system, nak detox kita punya eating habit. So kita slow. So kita kena acknowledge lah. So kita tak payah paksa diri kita macam tak boleh terus tak makan nasi, tak. You cutting down nasi tu. So kalau macam saya dulu makan nasi tengah hari, malam makan nasi mesti. So sekarang ni breakfast saya dah tukar. Saya makan lunch sahaja nasi, ataupun saya makan waktu dinner je nasi. Macam tu. Saya tengok waktu bila tenaga paling banyak saya gunakan. Selalunya waktu lunch lah kan. Sebab kita nak sambung kerja balik. So you acknowledge lah benda tu. So kalau hari ni you fail lah. Contohlah hari ni, macam hari ni saya makan breakfast. Start breakfast actually, saya minum air dengan vitamin je. Then dalam pukul 10 macam tu saya dah lapar kan. Saya makan buah. Then waktu tengah hari tu saya makan roti dengan telur 1 biji. Tapi telur tu pun saya tak nak makan telur kosong kan, terus tak makan garam kan. So then saya letak kicap. So should be kalau kicap tu tinggi sodium lah, tapi chill lah, slow lah kan. Okay, saya makan kicap. So rasa sedap sikit lah, makanan sihat tapi rasa sedap. Okay. So dah makan 2 keping roti, dah makan 1 biji telur. Saya rasa actually dah kenyang, tapi tak rasa macam, actually okay, tapi rasa macam nak makan lagi, macam tak berapa kenyang sangat kan. So saya makan apa? Saya makan buah. Saya makan buah pear 1 biji. Saya makan buah pear tu, actually taklah share dengan member kan. Makan 1 buah pear, lepas tu saya dah rasa full. Dah kenyang lah. Padahal ada lagi nasi lemak yang member belanja waktu breakfast tadi kan, tapi saya tak makan. Saya cakap, Aisyah, you dah kenyang, you dah cukup. Saya cakap kat dia ni, you dah cukup. So kalau you nak makan nasi lemak tu, actually bukan you nak makan pun, you punya nafsu je. You just macam you nak blur je you punya nafsu makan tu. No, you tak boleh makan. Melainkan memang lapar, starving gila tak apa. Tapi sekarang ni you dah cukup. Okay. Then saya pergi solat semula waktu lunch kan. Lepas tu saya macam recognize that, makan macam ni aku ingat okay lagi lah. Tapi dalam 4.30 ke pukul 5 macam tu, saya dah start rasa lapar sikit. Tapi saya bertahan sampai pukul 6.30 baru saya makan. Dan apa yang saya makan adalah saya makan nasi lemak. Sebab tadi balik kerja lambat, saya dah macam malas nak masak kan. Saya makan nasi lemak 1 bungkus, 1 biji telur. Dan sebabkan saya baru beli saya punya peanut butter untuk snacking, saya nak try rasa, saya pun rasa sedap. Dan saya dah makan 2 keping roti. So saya rasa macam, oh my god, aku rasa macam dah terlebih lah aku makan ni. Dapat rasa kenyang macam full. Cakap, tak apa Aisyah, you makan. Tapi nanti esok-esok you cuba kurangkan lagi. So I give time for myself to adapt with a new eating habits. Okay. So you macam tu jugalah, you jangan push sangat. Sebab nanti kalau you tak enjoy dengan you punya proses untuk turunkan berat badan, untuk rendahkan you punya kolesterol, benda tak akan lama lah. So you akan macam end up berhenti kejap, jadi tak jadi. Okay. So apa yang kita recognize adalah nak buat benda ni tak bukan senang lah. Sebab kita nak change daripada benda yang familiar kepada unfamiliar, benda yang unfamiliar kepada familiar. Sebelum ni kita tak makan buah pun, sebelum makan tiba-tiba hari ni kita nak makan. Sebab apa? Kita ada new belief system. Kalau you makan buah sebelum you makan makanan, you akan lagi cepat kenyang. Sebab ada fiber mungkin, ataupun fast gula, fast glucose lah, fast energy, saya boleh cakap macam tu lah bahasa dia kan. Okay. So lepas tu kan, daripada dia ubah you punya belief system, you dah buat you punya action kan, you can nampak result. Okay, supaya you tahu you punya belief system ni dengan you punya
tindakan yang you buat tu ada satu result. Okay. Sebab tu sebelum you nak start apa semua ni kan, you kena check you punya indicator dulu. Ataupun kalau kita orang macam like kita akan panggil baseline lah, baseline parameter. So you kena tahu you punya BMI berapa, you kena ada target berapa you nak turun, ataupun dalam within 6 months tu you ada result, ada penurunan lah. Sepatutnya kalau dia recommend adalah 10% lah. Okay. So macam lepas 6 bulan you boleh check you punya gula balik. I mean gula tu mungkin boleh buat setiap bulan, tapi you punya cholesterol level balik you boleh check. Tekanan darah tu you boleh check setiap minggu. So bila you dah start ubah you punya lifestyle sikit, you punya eating habit, you punya belief system apa semua kan, you tengok you punya result. Result you macam mana? Okay, aku dulu sebelum start macam ni berat aku dalam 57. So dalam 1 bulan ke 2 bulan ni berat aku dalam 51, 52. So you like appreciate all the changes, all the positive changes tu. All the alamak 3 bulan baru kurang 2 kilo. Orang ni lagi berkilo-kilo. Don't compare yourself with other people. You just macam enjoy. Wow, ada perubahan. Kalau lah aku, contohlah kalau aku tak buat apa-apa, entah berat aku lagi berat ataupun maintain macam tu je. Okay. So kalau tiba-tiba dapat negatif atau maintain ke tak ada perubahan dan sebagainya kan, then you punya cholesterol level pun macam-macam tu je kan, kurang pun dalam 0.5 macam tu kan, you cakap okay, nothing positive happen, tak capai dengan target aku kan, you accept benda tu. Okay, tak capai, then apa benda yang aku kena buat, salah aku dekat mana, then you get the feedback. Okay, buat macam ni tak jadi, so aku kena buat macam mana. So you dapat feedback balik. First you macam like detox balik you punya belief system, you punya old belief system tu. Kena kurus baru sihat. Tapi gemuk of course tak sihat lah bagi saya. Tapi kurus tak semestinya sihat. You kena tengok balik lah you punya kolesterol apa semua tu kan. Okay, you punya dah cantik belief system, kenapa aku kena sihat, untuk bagi manfaat, untuk bahagia macam tu kan, untuk jadi gembira. Okay, so you buat dia punya action plan, you dah ubah you punya diet dan sebagainya. Dan you that within you punya action ubah diet tu, you bagi affirmation words. Okay, sabar, benda ni tak mudah tapi tak mustahil dan sebagainya. Bila you hadapi challenge tu, you just cakap okay, relax, aku tahu kau lapar tapi kau boleh tahan sikit lagi kan. Okay, aku tahu kau lapar, tahu kau dah makan macam ni, kau rasa boleh kenyang saja kan, tak perlu tambah lagi kan. You bagi affirmation words lah. Okay, then you tengok you punya result. So kalau dah macam result darah ni, kebanyakan dalam within 6 months lah you boleh check balik. Okay, kalau berat tu you mungkin boleh tengok seminggu sekali, macam tu. Then you dapatkan feedback tu sama ada result yang aku dapat ni negatif, then what should I do? Accept benda negatif. Okay, aku kena perbaiki, then you buat benda yang lebih baik. Kalau yang dah dapat result setakat 1-2 kilo kurang tu kan, you cakap okay, you appreciate what you get, then you improve more. Macam tu lah. Sebab you nak pergi satu long journey tak, you nak ubah you punya habit daripada 28 tahun tu, bayangkan 6 bulan you nak ubah, memang susah lah kan. So you kena slowly lah. Okay, so actually benda tu lah saya nak share sebenarnya. Okay, sebab mindset ni satu benda yang sangat penting lah. Okay, dan for me, untuk kita berubah menjadi, untuk kita keluar dari kita punya comfort zone tu, benda yang bukan satu benda yang mudah lah. Kadang-kadang kita was so excited dan kita berubah secara macam mendadak, wow, tiba-tiba kita rebound balik jadi balik orang yang lama kan. So benda ni kena selalu diingatkan, ataupun kita kena ada positive environment ataupun environment yang supportive lah. Okay, contoh macam kat tempat kerja kita selalu makan kudak-kudak apa kan, goreng-goreng. So kita tak ada satu environment yang boleh, yang supportive lah. Ataupun yang macam cakap kau dah kurus tak payah nak control. Tu semua negative words lah, benda-benda yang boleh sabotage balik diri kita. Okay, so apa benda yang kita nak kena buat supaya kita maintain saja, boleh maintain dengan kita punya niat yang tadi, nak kenapa nak jadi sihat sampai kurus tu kan. Okay, first kan, kalau you macam ada extra money, banyak je kelas-kelasnya ajar, macam kelas-kelasnya berbayar lah kan, nak ajar you macam mana nak kurus, macam mana nak maintain berat badan, buat macam stretching lah apa semua benda tu kan. So you akan ada positive circle, supportive circle, dan you ada coach you sendirilah. Okay, untuk train you, nak ingatkan you, nak betulkan you punya salah. So yang tu adalah the fastest way lah kalau you nak berubah jadi kurus ke, nak control you punya lemak kan. Tapi in another way, bagi saya lah, macam
cara lain, alternatif lain adalah you just keep it up. I mean like, contoh macam saya lah kan, saya tak join any class untuk kurus. Saya tak join any class macam nak kurangkan lemak ke apa, tak ada. Saya tak ada circle saya sendiri. Tapi apa yang saya buat adalah untuk saya buangkan kerak-kerak lama pasal apa itu sihat yang sebenar, apa makna sihat sebenar. Saya keep watching. Saya buka YouTube, saya tengok, oh orang ni share macam ni, apa maksud sihat, macam mana nak makan sihat, exercise apa yang kita kena buat. Lepas tu saya keep macam sedut semua informasi yang positif, yang betul pasal apa itu sihat, apa makanan yang sihat. Tu saya keep bagi tahu saya kepentingan, cari kepentingan, kenapa kena buat. So at least kan, kalau you tak ada circle, kalau you tak ada extra money untuk spend pergi kelas kan, you just watch the video. Supaya kita kena ingat apa yang kita tengok tu, dia tersimpan di bawah kita punya subconscious mind. Dan bila kita dah sedap benda tu kan, kita ubah dia daripada action, yang subconscious mind, unconscious mind tu akan jadi conscious mind. Sebenarnya kita punya belief, kita dah ubah kan, makanan secara sihat itu memberi kesihatan yang baik. Okay, saya tak pernah nak buat ayat. So benda tu subconscious masuk kan, sebab kita dah tengok video. Lepas tu kita pun tengok makan sayur yang banyak tu baik, kurangkan nasi, roti putih tu baik. Benda tu tertampal lah dekat kita punya subconscious mind tu, unconscious mind tu kan. Tapi bila kita buat secara action, which is kita kurangkan nasi, kita kurangkan roti, kita lebihkan sesuatu, benda tu dah jadi conscious. Kita dah buat, kita sedar, oh I'm doing something good. Macam tu lah kan. Okay, so lastly, so kita wrap up balik lah kan. Okay, first tadi you kena carilah sebab kenapa you nak kena jadi sihat. Okay, first kan, kita macam pejam mata, kita fikirlah kita nak sihat sebab apa. First fikir untuk diri kita dulu. Dan ingatlah quotes ni adalah, bila kita bahagia, bila diri kita bahagia, orang sekeliling akan bahagia. So before you nak buat benda-benda apa dulu, you fikir diri dulu, dan baru you fikir orang sekeliling lah. Sebab you bayangkan kalau you buat benda tu dengan tak happy, dan you tak happy, you rasa orang sekeliling you akan happy ataupun tak. So focus on yourself. Jadi sebab. Yang kedua, apa tadi yang kedua? So saya pun dah tak ingat. So you cari sebab. Lepas tu you kena accept lah yang jenis untuk jadi kurus ataupun sihat ni, dia bukan satu benda yang macam tu saja. So dia adalah marathon. Dia adalah satu perjuangan marathon yang lama. So you kena accept all the mistake. You kena maafkan diri you kalau you terlebih makan ke, you hari tu terskip senaman ke apa kan, you kena maafkan. Dan esok tu you betulkan balik. Sebab kita nak ubah benda tu, yang 28 tahun punya cara makan, kita tak boleh ubah dalam makan 1 hari, 2 hari, 6 bulan. Okay, so you kena accept lah, dan you ubah, dan you perbaiki. So macam tadi saya bagi satu formula, macam you start dengan you punya belief system, you start dengan you punya taking action. Lepas tu you tengok you punya result, dan you dapatkan feedback. Apa yang you buat tu, kalau tak betul kenapa, kalau betul macam mana lagi lebih baik. Itulah. So lastly, you kena ada you punya circle ataupun surrounding you sendiri untuk maintain you punya belief system tu. Okay, untuk kekal sihat. Okay, yang tu je lah saya nak share. Okay, terima kasih. InsyaAllah untuk for the next video, mungkin kita akan share benda lain pula. Okay, so terima kasih pada yang menonton. Semoga manfaat. Okay, jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan korang boleh komen lah benda apa yang korang nak tahu, ataupun anything you punya opinions, or ada benda-benda yang saya cakap salah, so you can correct me dekat komen di bawah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam.